Kerajaan-kerajaan Islam yang diperintahkan oleh penguasa-penguasa Muslim telah mengukir sejarah tadbir urus yang dipenuhi dengan kesukaran dan kemudahan. Penubuhan kerajaan baru yang dipimpin oleh Bani Abbasiyah pada waktu itu telah membuat perubahan dalam corak pemerintahan negara Islam. Kebanyakan ahli sejarah juga mengakui bahawa kerajaan Abbasiyah adalah sebuah kerajaan yang liberal dan lebih demokratik jika dibandingkan dengan kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Abbasiyah juga telah bertahan selama lebih 500 tahun lamanya. Maka, ia dapat dikategorikan bahawa kerajaan Abbasiyah adalah sebuah kerajaan yang fleksibel dan diterima oleh rakyat sejagat. Seterusnya kita pergi kepada sejarah perkembangan kerajaan Bani Abbasiyah. Pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah ini bermula sejak daripada 750 Masihi yang apabila kerajaan Abbasiyah ini menggantikan kerajaan Bani Umayyah yang di mana Bani ini mempunyai pengaruh Arab yang amat nyata sekali sehingga menyebabkan semua orang yang berketurunan Bani Umayyah dan penyokongnya dihapuskan. Pemerintahan ini ditubuhkan pada 132 Hijrah dengan Abu al-Abbas al-Saffah sebagai khalifah pertama selama 524 tahun, iaitu dari tahun 132 Hijrah hingga 656 Hijrah. Puncak keemasan di kerajaan Abbasiyah adalah semasa di bawah kepimpinan Harun al-Rashid, di mana ia merupakan era kegemilangan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, perpustakaan besar di Baghdad menjadi salah satu pusat penting pembelajaran di dunia pada masa itu yang mengumpulkan manuskrip dari pelbagai peradaban dan menterjemahkan karya-karya klasik Yunani ke dalam bahasa Arab. Namun pada abad ke-9 dan ke-10, kerajaan Abbasiyah mengalami konflik dari luar iaitu Turki dan Mongol dengan penaklukan Genghis Khan dan cucunya Hulagu Khan, sehingga menyebabkan kerajaan Abbasiyah pada ketika itu menjadi lemah kerana kemunculan beberapa imarah iaitu dua wilayah ini dan kerajaan berotonomi ini. Mongol pada ketika itu telah membunuh orang ramai yang cuba melarikan diri tanpa meninggalkan sesiapa pun. Mongol juga telah menyerang Baghdad dan memusnahkannya dan ia menandakan tamatnya pemerintahan Abbasiyah. Akhirnya, kerajaan Abbasiyah tumbang pada tahun 1258 Masihi apabila digempur oleh tentera Hulagu Khan. Seterusnya adalah perkembangan pada zaman Khalifah Abbasiyah. Perkembangan sejarah tadbir urus dalam era Khalifah Abbasiyah merupakan salah satu babak penting dalam sejarah Islam. Khalifah Abbasiyah menggantikan Khalifah Umayyah pada tahun 750 Masihi setelah pemberontakan yang dikenali sebagai Revolusi Abbasiyah. Ada sejumlah alasan mengapa gerakan revolusi yang dilaporkan oleh para keturunan Abbas berhasil mendapat sokongan. Pertama, banyak kelompok umat yang sudah tidak menyokong kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang rasuah, sekular dan memihak sebahagian kelompok seperti kumpulan Syiah, Khawarij dan orang-orang bukan Arab. Kelompok-kelompok inilah yang telah mendukung revolusi Abbasiyah untuk menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Abu al-Abbas menggunakan ideologi keagamaan untuk meruntuhkan legitimasi kekuasaan Bani Umayyah. Mereka menggunakan para da'i yang disebarkan ke pelosok-pelosok wilayah Imperium Bani Umayyah, terutama di bahagian-bahagian timur. Isu lain yang digunakan dalam propaganda politik Abbasiyah adalah mengenai pembahagian kekayaan negara yang adil sebagaimana yang dijalankan pada masa Khulafa' ar-Rashidin sebelum Bani Umayyah memonopoli kekayaan ini. Propaganda revolusi Abbasiyah juga menarik banyak orang kerana berbeza keagamaan. Bani Abbas meyakinkan para penyokongnya bahawa Bani Umayyah tidak memerintahkan umat berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kerana itu, memberontak terhadap kekuasaan Bani Umayyah tidak hanya hak bagi setiap umat, tetapi juga ianya adalah kewajipan. Para pemimpin Abbasiyah sedar bahawa kesedaran ideologi sahaja tidak cukup. Kekuatan tentera dan senjatalah yang menentukan dalam menggulingkan Imperium Bani Umayyah yang masih memiliki pasukan yang kuat. Kerana itu, Abu al-Abbas sengaja memasukkan orang-orang Khurasan yang dikenal sangat kuat, pemberani dan ahli strategi perang sebagai tulang punggung kekuatan tenteranya. Gerakan penggulingan Imperium Umayyah ini berjaya berkat daripada organisasi tentera yang dipersenjatai dan diorganisasi dengan baik.
Wilayah Imperium Umayyah yang pertama dapat ditaklukkan adalah wilayah Khurasan. Setelah ditaklukkan, wilayah ini menjadi asas kekuatan untuk menaklukkan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Dengan runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah memimpin umat Islam dengan format dan ideologi baru. Mereka memegang amanat kekuasaan untuk menjadi penyelamat umat. Gelaran Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi dan Al-Rashid menunjukkan bahawa mereka menuntut diri mendapat tuntunan dari Tuhan di jalan yang lurus untuk membawa pencerahan dan untuk mengembalikan umat Islam ke jalan yang benar. Para khalifah juga menjadi pelindung para ulama dan ilmuwan. Terdapat kesan kemajuan kegiatan kerajaan Bani Abbasiyah. Zaman keemasan ilmu pengetahuan ini telah mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan dalam gerakan penterjemahan dengan mendatangkan naskah-naskah kuno sebelumnya untuk diterjemahkan, diadaptasi dan diterapkan di dunia Islam. Pelopor gerakan penterjemahan pada awal pemerintahan Abbasiyah yang berjasa adalah Khalifah Al-Mansur yang membangunkan kota Baghdad. Selain itu, terdapat juga seseorang penganut Nasrani dari Syria iaitu Hunain ibnu Ishaq telah memperkenalkan metod penterjemahan baru iaitu menterjemahkan kalimat dan bukan menterjemahkan kata per kata. Metod ini lebih dapat difahami isinya kerana terdapat struktur kalimat bahasa Yunani yang berbeza dengan kalimat bahasa Arab. Seterusnya, Baitul Hikmah juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang diperluas penggunaannya oleh para penterjemah dan masyarakat. Namun, ketika pemerintahan Al-Ma'mun, Baitul Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, akan tetapi ia juga berfungsi sebagai pusat kegiatan penyelidikan, astronomi dan matematik. Perkembangan ekonomi kerajaan Abbasiyah yang digerakkan oleh perdagangan merupakan salah satu kesan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Terdapat berbagai industri seperti kain linen di Mesir, sutra di Syria, kertas di Samarkand serta berbagai produk pertanian dari Mesir dan kurma dari Iraq. Selain itu, perdagangan emas yang ditambang dari Nubia dan Sudan Barat juga mengembangkan ekonomi Abbasiyah. Hasil-hasil sektor pertanian dan industri ini telah diperdagangkan ke pelbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain seperti China dan India. Bukan itu sahaja, bahkan juga dengan kekuasaan Bani Abbasiyah ini telah memajukan lagi dua ilmu sistem atau metod pentafsiran yang biasa kita dengari iaitu tafsir bil ra'i dan tafsir bil maksur. Bidang hadis pula hanya melaksanakan penyempurnaan dan pembukuan dari penulisan dan hafalan para sahabat. Akhir sekali dapat kita ketahui pemerintahan yang penuh liku-liku akibat ancaman yang timbul daripada pelbagai pihak yang tidak bersetuju terhadap dasarnya. Pemerintahan Bani Abbasiyah yang telah berjalan selama lebih 5 kurun itu dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi. Kesungguhan para khalifah dalam usaha untuk meningkatkan kemajuan negara amatlah nyata dan dapat dijadikan tauladan kerana zaman ini terkenal sebagai zaman keagungan dan keemasan. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.